Ismail Sabri, Perdana Menteri seterusnya. Muhyiddin kekal Perdana Menteri selepas letak jawatan. Ini luahan Muhyiddin setelah letak jawatan. Muhyiddin letak jawatan, ini reaksi Anwar. Surat akuan sedang dikumpul dalam kalangan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk menyokong naib Presiden UMNO Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri baru gabungan itu. Ahli Parlimen Padang Rengas dari UMNO Muhammad Nazri Abdul Aziz mengesahkan dia antara yang menandatangani dokumen bagi menyokong Ismail untuk mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Kita tunggu dan lihat. Saya sudah tanda tangan akun bersumpah untuk Ismail Sabri. Saya akan sokong apa-apa saja yang diputuskan oleh Ismail untuk kami ahli-ahli Parlimen melakukan langkah seterusnya, katanya ketika dihubungi Portal Malaysia Kini. Muhyiddin Yassin dilaporkan telah menyatakan kepada pemimpin partinya dan rakan gabungan berhubung hasrat untuk letak jawatan ketika menghadap Yang di-Pertuan Agong esok. Setelah Muhyiddin meletakkan jawatan, Agong dijangka mencari calon Perdana Menteri baru yang dipercayainya mempunyai sokongan majoriti ahli Parlimen. Muhyiddin kehilangan majoriti setelah 15 daripada 18 ahli Parlimen UMNO diketuai Presiden Ahmad Zaid Hamidi menarik balik sokongan terhadapnya selaku Perdana Menteri. Ahli Parlimen Pagoh itu mempunyai sokongan 100 ahli Parlimen kurang 11 untuk mencapai majoriti. Kini terdapat 220 ahli Parlimen di Dewan Rakyat dengan 2 kerusi kosong. Ikhtiar terakhirnya untuk membentuk perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA dengan pihak pembangkang tidak berjaya. Pemilihan Ismail selaku calon Perdana Menteri dijangka memberi tekanan buat Zahid. Langkah itu melemahkan hujah Zahid bahawa UMNO wajar mengambil alih kepimpinan kerajaan, tetapi pada masa sama menghalangnya daripada meletakkan calon Perdana Menteri daripada kamnya sendiri. Ismail memerlukan sokongan 11 daripada 15 ahli Parlimen UMNO yang menarik sokongan mereka kepada Muhyiddin bagi mendapatkan majoriti, meskipun ia bukanlah majoriti yang selesa. Ini berdasarkan anggapan bahawa semua ahli Parlimen kerajaan sedia ada yang sebelum ini menyokong Muhyiddin akan menyokong Ismail. Ahli Parlimen di kem Ismail sudah pun mengutarakan naratif ini dengan menggesa 15 ahli Parlimen UMNO untuk kembali kepada Perikatan Nasional yang bakal diketuai Ismail. Nazri berkata lagi, kem Zahid tidak ada alasan untuk tidak menyokong pencalonan Ismail. Sekarang dengan berundurnya Muhyiddin, tak ada sebab mengapa kita perlu berpecah kerana semua orang sokong Kerajaan Perikatan Nasional, katanya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menerima surat peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan jawatan seluruh jemaah menteri dengan serta-merta. Susulan itu, Seri Paduka juga bertitah supaya Muhyiddin menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri caretaker atau sementara sehingga Perdana Menteri baru dilantik. Pada sesi menghadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berlangsung selama 30 minit bermula jam 12.30 tengah hari, Seri Paduka Baginda telah berkenan menerima surat peletakan jawatan Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyadin bin Muhammad Yassin sebagai Perdana Menteri dan jawatan seluruh jemaah menteri dengan serta-merta berkuat kuasa pada hari ini. Susulan daripada peletakan jawatan ini, Seri Paduka Baginda telah berkenan supaya Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyadin bin Muhammad Yassin menjalankan tugas sebagai caretaker Perdana Menteri sehingga Perdana Menteri baru dilantik, kata kenyataan yang dikeluarkan istana. Tindakan itu adalah selaras perkara 40/2/A dan 43/2/A Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Seri Paduka hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri baru untuk mempengerusikan jemaah menteri. Dalam kenyataan tersebut, Istana Negara turut menzahirkan penghargaan kepada Muhyiddin dan jemaah menterinya atas khidmat dan urus tadbir negara yang telah dilaksanakan semasa pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional bermula 1 Mac 2020, khususnya dalam memerangi wabak penyakit berbahaya. Selaku Ketua Utama Negara, Seri Paduka Baginda memahami dan menghormati sistem dan proses perundangan negara dan juga menghormati apa-apa keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyadin bin Muhammad Yassin berteraskan keluhuran perlembagaan, persekutuan dan kedaulatan undang-undang, kata kenyataan itu. Namun beberapa hari lalu, dalam usaha untuk mendapatkan semua majoriti, Muhyiddin telah menawarkan pelbagai reformasi sebagai pertukaran untuk sokongan ahli Parlimen pembangkang tetapi ditolak.
Tawarannya termasuk dana yang sama untuk ahli parlimen pembangkang dan reformasi yang telah lama dilobi oleh pembangkang seperti had jangka waktu untuk Perdana Menteri, undang-undang anti lompat parti dan komposisi jawatan kuasa pilihan parlimen yang lebih inklusif. 6 tahun yang lalu saya dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri semata-mata kerana saya mempertahankan prinsip untuk tidak berkompromi dalam kes penyelewengan 1MDB. Saya berjuang dan saya juga berkorban. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat perjuangan saya sehingga saya diberikan amanah untuk memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri. Alhamdulillah. Namun telah ditakdirkan, saudara-saudari, pada hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Perdana Menteri dan saya redha dengan ketentuan ilahi ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan beliau telah melakukan pelbagai ikhtiar hingga ke saat akhir untuk menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional setidaknya sehingga selesai tugas menguruskan wabak penyakit berbahaya, program pencegahan dan pemulihan ekonomi. Bagaimanapun beliau berkata, ikhtiar itu tidak berhasil disebabkan ada pihak yang rakus untuk merebut kuasa daripada mengutamakan nyawa dan kehidupan rakyat. Bagi saya, apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah SWT yang merupakan satu episod dalam sejarah perjuangan politik saya, katanya dalam perutusan khas yang disiarkan di stesen televisyen tempatan. Katanya beliau telah menyerahkan warkah peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri di bawah perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan kepada Yang di-Pertuan Agong disebabkan kehilangan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Muhyiddin berkata, walaupun pada awalnya mencadangkan supaya keabsahan sebagai Perdana Menteri ditentukan di Parlimen, namun 15 ahli Parlimen UMNO telah menarik sokongan manakala cadangan kerjasama rentas parti yang dikemukakan ditolak oleh parti pembangkang. Rayuan ikhlas dari jutaan rakyat Malaysia agar saya meneruskan tugas saya dan tidak meletakkan jawatan saya dengari, namun rayuan ini tidak dapat saya sambut kerana saya telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, katanya. Muhyiddin berkata, beliau memimpin negara dalam keadaan krisis kesihatan dan ekonomi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan pada masa sama digugat dari segi politik. 6 tahun yang lalu, saya dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri semata-mata kerana saya mempertahankan prinsip untuk tidak berkompromi dalam kes penyelewengan 1MDB. Saya berjuang, saya berkorban. Akhirnya, Allah SWT mengangkat martabat perjuangan saya sehingga saya diberikan amanah untuk memimpin negara ini sebagai Perdana Menteri. Namun, telah ditakdirkan bahawa hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Perdana Menteri dan saya redha dengan ketentuan ilahi, katanya. Perdana Menteri sementara Muhyiddin Yassin menegaskan dia tidak akan mengorbankan prinsipnya demi mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional. Jelasnya, dia tidak akan sesekali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat bagi menyelamatkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Saya boleh mengambil jalan mudah dengan mengorbankan prinsip saya untuk kekal sebagai Perdana Menteri, tetapi itu bukan pilihan saya. Saya tidak akan sekali-kali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat, mengganggu kebebasan badan kehakiman dan membelakangi Perlembagaan Persekutuan semata-mata untuk kekal berkuasa, katanya ketika menyampaikan perutusan khas. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menyambut baik keputusan Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Pada masa sama, dia menggesa semua pihak untuk bertenang dan berdoa agar negara kembali bangkit dalam menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi pada masa ini. Keputusan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan hari ini disambut baik serta akan membuka ruang ke arah perubahan buat negara. Saya ucap terima kasih atas khidmat beliau pada negara, katanya dalam satu hantaran ringkas di Facebook. Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata demikian susulan peletakan jawatan Muhyiddin yang menerima perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Agong juga bertitah supaya Muhyiddin menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri caretaker atau sementara sehingga Perdana Menteri baru dilantik. Dalam pada itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu menggesa ahli parlimen yang menang dengan tiket Pakatan Harapan pada PRU lalu untuk kembali bersama gabungan itu agar mandat rakyat dapat kembali dilaksanakan. Apa yang telah berlaku sebelum ini, biarkan ia berlalu dan kita cipta sejarah untuk bina semula negara tercinta ini. Dalam menghadapi situasi getir seperti ini, jiwa besar amat diperlukan kerana tidak ada yang benar-benar diharapkan oleh rakyat melainkan kesihatan dan ekonomi rakyat kembali pulih. Apabila mandat rakyat dalam PRU lalu dikembalikan dan institusi parlimen dihidupkan, maka tidak ada sesiapa yang ketinggalan kerana peranan dan pandangan pembangkang akan turut diambil kira dalam menguruskan Malaysia
untuk keluar daripada kemelut kesihatan, kembali membina semula ekonomi negara, katanya dalam kenyataan. Pada Februari tahun lalu, Bersatu bertindak keluar daripada Pakatan Harapan untuk menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional bersama-sama Barisan Nasional, PAS, GPS, Parti Bersatu Sabah dan Parti Solidariti Tanah Airku Rakyat Sabah, STAR. Bagaimanapun, 6 ahli parlimen parti itu tidak menyertai gabungan itu. Selain itu, Perikatan Nasional juga merangkumi sejumlah ahli parlimen PKR yang sama ada keluar daripada parti itu atau dipecat. Di pihak DAP pula, Setiausaha Agungnya Lim Guan Eng berkata, Muhyiddin mengambil langkah yang betul berlandaskan Perlembagaan Persekutuan. Selama 17 bulan berkuasa, Muhyiddin ada berusaha tetapi tidak mampu menangani krisis 3 serangkai, iaitu wabak penyakit berbahaya, kemelesetan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Perdana Menteri yang baru menghadapi cabaran besar dan perlu melakukan tugas yang jauh lebih baik untuk menangani krisis ini, terutama lebih menyelamatkan nyawa dan mata pencarian yang terjejas teruk, katanya dalam kenyataan. Selain mempercepat program pencegahan, Lim berkata, satu pelan reset diperlukan bagi peralihan perangkaan dasar daripada pembendungan wabak kepada mitigasi dalam persediaan ke arah keperluan untuk hidup bersama virus tersebut.